Selamat pagi dan salam sejahtera kepada pensyarah kenegaraan Malaysia Dr. Jazlisa Jamaluddin dan rakan-rakan sekalian. Saya bernama Vishnavi, anak perempuan Kandacami dari kumpulan 19 dan nombor matrik saya ialah 280387. Kumpulan saya memilih tema pencemaran alam sekitar dan mengkaji serta membentang tentang pencemaran air di Malaysia. Pada hari yang mulia ini, saya ingin memberi penjelasan mengenai apa yang dimaksudkan dengan pencemaran air dan kesimpulan bagi isi yang dihuraikan oleh ahli kumpulan saya. Alam sekitar merupakan anugerah Tuhan yang paling bernilai dan berharga yang perlu dipelihara oleh setiap insan di Nusa tercinta ini. Namun demikian, manusia semakin alpa dengan tanggungjawab mereka untuk menjaga alam sekitar kerana terlalu mengejar kemewahan dunia. Sehubungan dengan itu, pencemaran air semakin berleluasa di Malaysia. Pencemaran air dimaksudkan sebagai perubahan langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizikal, biologi atau radioaktif, iaitu mana-mana bahagian alam sekitar yang melepaskan, mengeluarkan atau meletakkan sisa buangan ini sehingga menjejaskan kegunaannya dan keindahan alam sekitar. Air dikatakan sumber kehidupan kerana air digunakan untuk mandi, minum dan makan, memasak dan untuk kegiatan ekonomi seperti pertanian dan sebagainya. Hal ini menggambarkan bahawa betapa pentingnya air dalam kehidupan manusia. Secara konklusinya, pencemaran air dapat dikawal dengan adanya koordinasi pihak berkuasa dan golongan masyarakat berbilang kaum. Sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab dan mempunyai semangat cinta akan alam sekitar, kita hendaklah menyokong segala dasar aktiviti undang-undang yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan agar pencemaran air dapat dibendung dengan mudah dan efektif. Sudah terang lagi bersuluk, pemeliharaan dan pemuliharaan warisan sumber alam semula jadi perlu dilakukan demi kepentingan dan keperluan generasi masa depan. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Amir Zainul Muhammad Isa, nombor matrik 280453. Punca, merujuk kepada Kamus Pelajar edisi kedua, Dewan Bahasa dan Pustaka, pencemaran boleh diertikan sebagai perihal mencemari atau mencemarkan. Kebelakangan ini, isu pencemaran boleh dikatakan semakin membarah di Malaysia. Trend kualiti air sungai menunjukkan pada tahun 2015, 58% daripada 477 batang sungai adalah bersih, 35% di tahap sederhana dan 7% adalah tercemar. Pada tahun 2016 dan 2017, masing-masing mencatatkan penurunan dalam peratusan kualiti air sungai bersih dengan 47% pada 2016 dan 46% pada 2017. Lebih memburukkan keadaan. Peratusan sungai yang tercemar bertambah iaitu sebanyak 80% pada 2016 dan 11% pada 2017. Pencemaran air di Malaysia dilihat lebih serius pada tahun 2018 sehingga tahun 2020. Pada tahun 2018, berlakunya pencemaran Sungai Lembing di negeri Pahang yang berpunca daripada aktiviti pembalakan di hulu Sungai Lembing yang memberi impak industri pelancongan di kawasan tersebut. Pada tahun 2019, berlakunya pencemaran Sungai Kim Kim di Pasir Gudang, Johor yang didakwa berpunca daripada pelupusan bahan buangan sebuah kilang tayar terpakai. Malaysia sekali lagi berhadapan dengan isu pencemaran yang lebih serius pada tahun 2020 dikala negara sedang berhadapan dengan wabak COVID-19. Hal ini membimbangkan kerana masalah ini dapat merencatkan pembangunan sesebuah negeri serta negara. Pandangan yang sama pernah disuarakan oleh Prof. Emeritus Datuk Dr. Ibrahim Komo di mana jika negara kekurangan atau kehilangan sumber perkhidmatan alam ini, negara perlu berbelanja besar untuk membeli bekalan ini atau tidak berupaya meneruskan kehidupan. Oleh itu, laporan ini ditulis sebagai ikhtiar dalam usaha menyedarkan masyarakat. Kebersihan dan kelestarian alam sekitar juga merupakan cerminan kepada bangsa bahawa kemerdekaan yang dikecapi tidak sia-sia. Dengan kesedaran yang dipupuk, diharap masyarakat dapat lebih proaktif dalam menangani isu pencemaran air di Malaysia. Saya Nur Husnah Nani binti Mak Subri, nombor matrik 280451. Terdapat berbagai faktor yang diperoleh, antaranya ialah slush parking yang tidak termendak ke dasar loji. Hal ini dipercayai terdapat sisa kumbahan berbuih putih yang mengalir ke Sungai Keluang dari loji kumbahan. Disebabkan oleh masalah ini, ia telah mengakibatkan filamen bakteria terbentuk dan menghasilkan buih. Perkara itu adalah disebabkan oleh peralatan pump return activity sludge, iaitu RAS. Faktor seterusnya yang menyebabkan pencemaran air adalah manusia yang suka membudayakan sikap campak buang, iaitu sangat berkait rapat dengan masyarakat umum, tidak kira sama ada pengilang, penternak atau penduduk setempat itu sendiri yang susah untuk menghargai sungai sebagai sumber air.
Hal ini boleh dikaitkan dengan penyusutan kualiti air yang berlaku di Sungai Hiliran Terengganu. Walaupun kos untuk merawat sungai tersebut mencapai jutaan ringgit, namun tahap kesedaran masyarakat dalam penjagaan sungai tersebut masih pada tahap yang membimbangkan. Bukan itu sahaja, kelemahan dalam perundangan juga merupakan salah satu faktor dalam pencemaran air. Jabatan Alam Sekitar tidak diberikan kuasa untuk merancang dan meneruskan pembinaan kilang dan sistem operasi. Namun ia hanyalah bertanggungjawab untuk memastikan pencemaran-pencemaran yang berlaku dalam keadaan terkawal. Asbab pencemaran perlu dijadikan sebagai agenda penting dalam dasar untuk membangunkan industri di kawasan-kawasan yang sensitif. Faktor yang terakhir adalah kelemahan pihak bertanggungjawab dalam menguruskan hal ehwal pembangunan. Proses pembangunan dan juga kemodenan memang tidak boleh disekat, tetapi ia wajar untuk diberikan perhatian ke atas kesan-kesan buruk yang mungkin akan berlaku. Sebagai contoh, aktiviti pengorokan laut dan sungai, ia telah mengundang kepada pencemaran kualiti air disebabkan oleh buangan hasil keroyokan yang tidak diuruskan dengan baik. Selamat sejahtera, nama saya Hosini dengan nombor matrik 280401. Hari ini, saya akan membentangkan tentang kesan-kesan pencemaran air di Malaysia. Yang pertama, kesan pencemaran air di Malaysia terhadap manusia. Apabila air tercemar, manusia akan kekurangan air yang bersih. Ini menyebabkan mereka menghadapi kesusahan apabila menjalankan aktiviti harian mereka seperti mandi dan basuh baju. Selain itu, kesan pencemaran air meliputi kesan pencemaran air terhadap alam sekitar. Ini kerana apabila suasana tercemar, ini akan membawa bau yang busuk sehingga menjejaskan alam sekitar yang indah. Selain itu, kesan pencemaran air juga termaksud kesan terhadap kehidupan akuatik. Ini kerana apabila kehidupan akuatik menelan bahan kimia yang telah dilepaskan semasa proses mengurai, kesihatan kehidupan akuatik juga akan dijejas. Di samping itu, kesan pencemaran air juga akan menyebabkan imej negara kita terjejas. Ini kerana masyarakat lain akan berpendapat bahawa kita sebagai rakyat Malaysia tidak bertanggungjawab untuk menjaga alam sekitar kita. Salah satu kesan pencemaran air di Malaysia ialah kesan terhadap kualiti air. Tidak dapat dinafikan bahawa kualiti air akan menurun apabila pencemaran air berlaku. Ini bermaksud oksigen di dalam air akan menurun. Ini akan membawa risiko kepada kehidupan akuatik. Sudah terang lagi di Solo, sebenarnya semua kesan pencemaran air ini adalah saling berhubung dan saling berkaitan. Langkah-langkah pencegahan pencemaran air perlu dilaksanakan oleh semua pihak, terutamanya pihak kerajaan dan masyarakat. Antara usaha yang boleh dilaksanakan oleh pihak kerajaan adalah melalui penguatkuasaan undang-undang. Kerajaan Malaysia telah menerbitkan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, Seksyen 34A untuk mengawal kualiti air di negara ini. Kerajaan mengawal aktiviti yang boleh menyebabkan pencemaran air, contohnya di lapangan terbang, perumahan, industri perlombongan dan petroleum, pembangunan resort dan rekreasi dan tempat pembuangan sampah. Selain itu, masyarakat adalah merupakan tenaga kuasa yang mampu untuk melaksanakan kempen kesedaran terhadap pencemaran air. Terdapat beberapa pihak antaranya FOMCA, FAM dan WCAM sedang menjalankan kempen kesedaran terhadap kualiti air di sungai Semenyih selama 3 tahun kepada penduduk sekitar sungai itu. Beberapa aktiviti dijalankan bagi meningkatkan kualiti air di sungai itu, antaranya gotong royong pembersihan kawasan Pekan Semenyih, pertandingan mengutip sampah paling banyak,
program kesedaran penduduk dan ceramah kesedaran untuk pelajar di sekolah Sungai Semenyih. Seterusnya, institusi pendidikan adalah kunci bagi pencegahan pencemaran air jangka panjang. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB telah menggunakan konsep Education for Sustainable Development atau ESD bertujuan untuk mendidik semua pihak dari sekolah, masyarakat, industri ke kerajaan agar sedar tentang kesan pembangunan terhadap pencemaran alam sekitar. Seterusnya, mengambil tindakan untuk mengelak kesan buruk pembangunan yang tidak lestari. Melalui konsep ESD ini, institusi pendidikan mampu untuk mencorak generasi yang akan datang untuk mencegah pencemaran air dan menjaga kualiti air dalam masa yang sama menjaga alam sekitar.